Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afifah binti Zulkifli. Nombor matrik D2020969555. Pada hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan isu etika dan profesional. Isu etika dan profesional mengandungi 5 topik utama, iaitu topik yang pertama, jenayah dan keselamatan komputer; topik kedua, harta intelek; topik ketiga, privasi dan pengawasan; topik keempat, kebolehpercayaan komputer; dan topik yang kelima, etika profesional. Topik pertama, jenayah dan keselamatan komputer. Gangguan cyber. Gangguan cyber atau cyber harassment merupakan satu bentuk pencerobohan secara psikologi yang dilakukan oleh pelaku kepada mangsa melalui peralatan elektronik dan melibatkan hubungan dalam rangkaian yang lebih luas di alam maya. Menurut Pakar et al. 2011, gangguan cyber boleh berlaku pada bila-bila masa, di mana sahaja dan kepada sesiapa pun, serta ia sukar untuk dikawal. Kewujudan teknologi internet dan media sosial telah membentuk gangguan teknologi yang berpunca daripada identiti pelaku yang tidak diketahui dan bersifat agresif. Selain kemudahan, keterbukaan dalam penggunaan media sosial telah menggalakkan semakin ramai individu berani untuk bertindak di luar jangkaan sehingga menimbulkan gangguan kepada orang lain. Berdasarkan laporan daripada Cyber Security Malaysia, sebanyak 2,301 kes gangguan cyber telah dilaporkan sepanjang 5 tahun, iaitu bermula pada tahun 2016 sehingga 2020, dan tahun 2020 telah menunjukkan bilangan kes yang tertinggi, iaitu sebanyak 596 kes. Selain itu, gangguan cyber telah mengakibatkan munculnya pelbagai kesan negatif dan mendatangkan kemudaratan kepada mangsa terutama dari sudut psikologi. Hal ini kerana gangguan cyber boleh terjadi dalam keadaan di mana mangsa diganggu, diancam dan dimalukan dengan niat jahat sama ada sekali atau berulang kali, dan mangsa tidak mampu untuk mempertahankan diri sendiri. Keadaan ini menyebabkan mangsa mengalami tekanan emosi sehingga menyebabkan mangsa mengalami emosi negatif dan menimbulkan masalah kesihatan seperti keletihan dan burnout. Pendedahan terhadap gangguan cyber boleh memberi kesan serius kepada kesihatan mental mangsa jika pelaku memberi ugutan atau penghinaan secara dalam talian sehingga menyebabkan mangsa mengalami tekanan, kebimbangan dan kemurungan, bahkan yang lebih teruk jika mangsa berkemungkinan untuk bertindak bagi membahayakan nyawanya sendiri. Dalam hal ini, mangsa mengalami emosi negatif yang terhasil apabila mangsa berada dalam situasi yang tidak menyenangkan atau menilai sesuatu situasi sebagai mengancam dan membahayakan dirinya sendiri. Natijahnya, gangguan cyber boleh merosakkan psikologi mangsa dan amat memerlukan sokongan profesional daripada kaunselor atau ahli psikologi serta sokongan orang-orang sekelilingnya bagi mengatasi masalah kesihatan mental yang timbul dalam diri mangsa. Topik kedua, harta intelek. Langkah-langkah untuk memohon hak cipta daripada MyIPO. Terdapat 9 langkah bagi memohon hak cipta daripada MyIPO, iaitu: langkah pertama, pergi ke laman web Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyIPO, seperti link di atas. Langkah kedua, klik pada menu copyright di website MyIPO. Langkah ketiga, pilih menu form dan fees. Langkah keempat, muat turun borang CR1 dengan klik pada puatan yang disediakan. Langkah kelima, isi borang dengan merujuk prosedur di pautan ini. Pastikan bahagian kategori kerja bagi produk inovasi ini ditanda dengan betul. Langkah keenam, borang dalam bentuk PDF ini boleh diisi dengan menggunakan mana-mana PDF editor yang sesuai. Pastikan tanda tangan dimasukkan secara digital dalam borang tersebut. Langkah ketujuh, cetak borang pendaftaran ini dan bawa ke mana-mana cawangan MyIPO yang berdekatan. Pastikan bawa bersama thumb drive yang mengandungi maklumat berkaitan inovasi anda. Contohnya, slide atau video penerangan tentang inovasi jika inovasi bukan digital.
Langkah ke-8, buat pembayaran sebanyak RM200 di kaunter MyIPO yang mana RM100 adalah untuk pemprosesan dan RM100 lagi adalah untuk sijil. Dan langkah ke-9, sijil hak cipta akan dikeluarkan dalam masa 6 bulan setelah kandungan thumb drive disemak dan sijil akan diterima sama ada melalui pos atau perlu diambil sendiri di MyIPO bergantung kepada pengisian borang bahagian sijil. Topik 3, privasi dan pengawasan. Apakah pengawasan? Pengawasan merupakan tindakan atau proses memantau, memerhati dan mengawal aktiviti, proses atau orang dengan tujuan untuk memastikan pematuhan dengan piawaian, dasar atau prosedur yang ditetapkan. Aktiviti pengawasan melibatkan pemantauan secara aktif daripada pelbagai aspek untuk memastikan semuanya berjalan mengikut perancangan atau peraturan yang ditetapkan. Tambahan itu, pengawasan boleh merujuk kepada perkara yang berbeza, seperti pengawasan kerja di tempat kerja, pengawasan kewangan dalam organisasi atau pengawasan kerajaan bagi sesuatu kawasan. Aktiviti pengawasan juga boleh dilakukan oleh individu, kumpulan atau institusi dan selalunya melibatkan pemantauan menggunakan alat atau teknologi tertentu. Menurut Greenleaf 2018, pertubuhan agama yang didakwa mengesan ajaran sesat atau heterodoksi juga boleh menjalankan pengawasan. Secara amnya, pengawasan bermatlamat untuk meningkatkan kecekapan, penguatkuasaan dasar, kawalan risiko dan keselamatan. Dari sudut pengurusan pula, pengawasan menjadi sebahagian perancangan, pelaksanaan dan kawalan untuk mencapai matlamat organisasi. Jenis-jenis pengawasan. Terdapat banyak cara untuk menjalankan pengawasan semasa penyiasatan yang popular digunakan untuk mengumpul intel dan maklumat tentang sesuatu perkara. Antaranya ialah pengawasan fizikal. Pengawasan fizikal merupakan pengawasan langsung dan melibatkan pemerhatian orang atau tempat secara peribadi. Dengan pengawasan fizikal, penyiasat boleh sama ada mengikuti suspek di sekitar lokasi iaitu pengawasan bergerak atau dari kedudukan pegun iaitu pemerhatian. Selain itu, pengawasan elektronik. Pengawasan elektronik bergantung kepada peranti elektronik seperti kamera, mikrofon, penjejak GPS atau alat pemantauan lain untuk mengumpul maklumat. Kebiasaannya, pengawasan elektronik digunakan oleh kaki tangan keselamatan untuk memantau individu dalam pertubuhan awam dan swasta. Tetapi ia juga digunakan oleh penyiasat yang perlu menangkap atau merakam perbualan atau aktiviti rahsia. Seterusnya, pengawasan komputer. Pengawasan komputer merupakan kaedah memantau penggunaan komputer individu termasuk sejarah internet mereka, email dan aktiviti dalam talian yang lain. Hal ini kerana tidak semua jenayah dilakukan secara peribadi, maka pengawasan komputer digunakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan jenayah. Pengawasan media sosial merupakan salah satu cara yang popular digunakan dalam penyiasatan. Hal ini kerana maklumat yang dikongsi di media sosial tidak dilindungi oleh jangkaan privasi yang munasabah. Oleh itu, penyiasat boleh memantau aktiviti media sosial suspek untuk mengumpul maklumat tentang aktiviti, minat dan kenalan mereka. Tambahan itu, pengawasan kewangan. Pengawasan kewangan melibatkan pemantauan transaksi kewangan atau aktiviti untuk mengesan dan mencegah jenayah kewangan seperti pengubahan wang haram. Pengawasan kewangan boleh dilakukan pada peringkat individu atau peringkat korporat. Akhir sekali, pengawasan biometrik. Pengawasan biometrik menggunakan pelbagai bentuk teknologi untuk mengenal pasti individu berdasarkan ciri fizikal seperti cap jari, pengecaman muka atau imbasan iris. CCTV adalah alat yang biasa digunakan dalam pengawasan biometrik. Apakah contoh pengawasan?
Pada zaman serba canggih dengan teknologi moden ini, sudah pastinya kita dapat melihat pelbagai jenis pengawasan yang berada di sekeliling kita. Antaranya ialah pengawasan CCTV. CCTV atau lebih dikenali sebagai kamera litar tertutup kebiasaannya sering digunakan secara meluas bertujuan untuk pengawasan di ruang awam serta kawasan kediaman. Dengan adanya bantuan teknologi seperti CCTV tersebut dapat membantu menghalang jenayah, memantau orang ramai dan memberikan bukti dalam penyiasatan serta mampu untuk menurunkan kadar jenayah. Selain itu, pengawasan trafik. Pengawasan trafik merupakan sistem pemantauan lalu lintas yang menggunakan kamera, penderia dan juga teknologi automatik untuk memantau keadaan jalan raya, menguatkuasakan peraturan lalu lintas dan menguruskan aliran lalu lintas. Dengan adanya teknologi sistem penguatkuasaan automatik AES dapat memberi pencegahan kepada pengguna jalan raya daripada terlibat dengan kemalangan. Sistem tersebut dapat memastikan setiap pengguna jalan raya mematuhi peraturan had laju yang ditetapkan pada setiap kawasan. Sekiranya pengguna jalan raya melanggar had limit tersebut, maka pihak berkuasa akan mengeluarkan saman. Sistem AES ini merupakan salah satu usaha kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Pengangkutan serta Jabatan Pengangkutan Jalan bagi memperbaiki dan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di Malaysia yang dikira terlalu tinggi. Akhir sekali, pengawasan biometrik. Teknologi biometrik yang seiring dengan peredaran zaman pada masa kini berjaya untuk menghasilkan pelbagai fungsi seperti pengecaman muka, pengimasan cap jari atau iris sering digunakan dalam pelbagai aplikasi pengawasan. Misalnya, semasa seseorang ingin melakukan urusan di mana-mana bank, pihak bank akan meminta pelanggannya untuk melakukan pengimasan cap jari. Perkara tersebut dilakukan adalah untuk memastikan cap jari yang telah diimbas itu sama seperti identiti yang terdapat pada kad identiti pelanggan iaitu kad pengenalan. Tujuan utama penggunaan pengawasan biometrik adalah untuk mengurangkan risiko penggunaan identiti palsu. Bolehkah anda memantau aktiviti komputer pekerja anda? Keupayaan untuk seseorang majikan bagi memantau aktiviti komputer pekerja mereka adalah berbeza-beza mengikut bidang kuasa dan keadaan yang tertentu. Hal ini kerana majikan mempunyai hak undang-undang untuk memantau aktiviti pekerja mereka dalam hadnya yang tertentu. Namun, tahap pemantauan dan keperluan untuk pendedahan tersebut boleh berbeza-beza. Contohnya, majikan dibenarkan untuk memantau aktiviti berkaitan kerja yang dijalankan pada peralatan dan rangkaian milik syarikat. Antara perkara yang majikan boleh lakukan pemantauan ialah pemantauan penggunaan internet, komunikasi email, perincian dan penggunaan aplikasi serta akses fail. Walau bagaimanapun, maklumat seperti komunikasi peribadi pekerja haruslah dihormati dan tidak tertakluk pada pemantauan. Adakah kerajaan mengintip rakyatnya? Ya, kerajaan ada melakukan aktiviti pengawasan terhadap rakyat mereka. Namun begitu, sudah semestinya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kerajaan tersebut dijalankan atas faktor-faktor tertentu. Antaranya ialah bertujuan untuk keselamatan negara. Kerajaan mungkin terlibat dengan pengawasan setiap rakyatnya bagi melindungi kepentingan keselamatan negara seperti ancaman keganasan, memerangi jenayah terancam atau mengumpul risikan yang berkaitan dengan sebarang potensi ancaman. Contohnya, kerajaan akan memantau segala komunikasi elektronik, menjalankan pengawasan udara atau mengerahkan pasukan pengawasan untuk individu atau kumpulan yang telah disasarkan oleh pihak kerajaan. Misalnya, pengawasan terhadap individu yang terlibat dalam ancaman keganasan militan. Bagaimanakah pengawasan merupakan isu etika?
Pengawasan merupakan isu etika kerana potensi kesannya terhadap privasi, hak individu autonomi serta keseimbangan kuasa di antara dua pihak iaitu individu dan mereka yang menjalankan pengawasan tersebut. Terdapat beberapa isu etika yang berkaitan dengan pengawasan. Antaranya ialah berlakunya pencerobohan privasi. Pengawasan yang sedang dilakukan itu boleh menceroboh privasi seseorang individu dengan memantau aktiviti, tingkah laku dan juga maklumat peribadi mereka. Hasil sampingan pengawasan ialah ia boleh melanggar privasi orang secara tidak wajar dan sering dikritik oleh aktivis kebebasan awam. Masalah pencerobohan privasi ini dilihat sebagai pencabulan hak individu dan ruang peribadi mereka dan perkara tersebut salah di sisi undang-undang negara. Namun, pengiktipan antarabangsa nampaknya biasa di kalangan semua jenis negara. Apakah langkah yang boleh anda ambil untuk menyekat atau menghalang daripada pengawasan awam atau kerajaan? Terdapat beberapa langkah yang boleh digunakan untuk menyekat atau menghalang daripada pengawasan awam atau kerajaan. Antaranya ialah dengan melindungi peranti, iaitu menggunakan kata laluan yang kukuh serta unik untuk peranti. Elakkan daripada menggunakan kata laluan yang dihasilkan daripada gabungan tarikh lahir kerana kebiasaannya ramai pengguna gemar untuk menggunakan padanan kata laluan seperti itu. Penggunaan kata laluan tersebut boleh memudahkan lagi penggodam untuk menggodam maklumat yang terdapat di telefon bimbit mereka. Oleh itu, pengguna haruslah menggunakan kata laluan yang panjang dan kuat supaya penggodam sukar untuk mendapatkan data maklumat kita. Selain itu, kita perlulah sentiasa berhati-hati apabila menggunakan Wi-Fi di tempat awam. Seperti yang kita ketahui, kemudahan Wi-Fi banyak disediakan di tempat-tempat yang menjadi tumpuan orang ramai. Namun, perkara tersebut mampu memberi kesan yang buruk sekiranya terdapat penggodam yang mengawasi setiap pengguna yang telah mengakses Wi-Fi awam tersebut. Topik 4. Kebolehpercayaan komputer. Mengapakah kebolehpercayaan dalam sistem komputer adalah penting? Kebolehpercayaan dalam sistem komputer adalah penting atas sebab tertentu dan memainkan peranan asas dalam memastikan keseluruhan fungsi, prestasi dan kepuasan pengguna. Terdapat beberapa sebab utama mengapa kebolehpercayaan dalam sistem komputer adalah penting. Antaranya ialah ketersediaan sistem. Hal ini kerana kebolehpercayaan secara langsung memberi kesan kepada ketersediaan sistem. Sistem yang boleh dipercayai kurang terdedah kepada kegagalan di mana ia lebih berkemungkinan tersedia untuk digunakan apabila diperlukan. Hal ini amat penting bagi sistem kritikal dalam sesebuah industri seperti penjagaan kesihatan, kewangan, pengangkutan dan perkhidmatan kecemasan. Selain itu, integriti data. Dalam sistem yang boleh dipercayai, data kurang berkemungkinan rosak atau hilang akibat kegagalan perkakasan atau perincian. Integriti data amat penting bagi mengekalkan integriti maklumat, terutamanya dalam aplikasi yang memerlukan data yang tepat dan terkini. Seterusnya, kepuasan pengguna. Kebolehpercayaan sistem yang dipercayai boleh menyumbang pengalaman penggunaan yang positif. Pengguna lebih berkemungkinan untuk mempercayai dan berpuas hati dengan sistem yang konsisten, berfungsi seperti yang diharapkan tanpa gangguan atau ralat yang kerap. Faktor seterusnya ialah penjimatan kos. Hal ini kerana sistem yang tidak boleh dipercayai boleh mengakibatkan kos yang besar disebabkan oleh masa henti penyelenggaraan dan pemulihan data. Melabur dalam perkakasan dan perincian yang boleh dipercayai secara awal boleh membawa kepada penjimatan kos jangka panjang dengan mengurangkan kekerapan kegagalan dan perbelanjaan yang berkaitan. Akhir sekali, keselamatan. Kebolehpercayaan dan keselamatan amat berkait rapat. Sistem yang tidak boleh dipercayai mungkin lebih terdedah kepada
kelemahan dan pelanggaran keselamatan. Sistem selamat selalunya merupakan sistem yang boleh dipercayai kerana sistem ini kurang terdedah kepada eksploitasi dan serangan yang boleh menjejaskan fungsinya. Oleh itu, kebolehpercayaan adalah asas sistem komputer yang berkesan dan cekap serta menyokong kepuasan pengguna, perniagaan, integriti data dan prestasi sistem keseluruhannya. Tambahan itu dapat menjadikannya pertimbangan utama dalam reka bentuk, pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem komputer. Kajian kes. Artikel ini membincangkan beberapa ancaman utama yang berlaku kepada pengkomputeran awam, misalnya kehilangan data, pelanggaran data, orang dalam berniat jahat, antaramuka dan api yang tidak selamat, rampasan akaun atau perkhidmatan, lokasi data dan penafian perkhidmatan. Selain itu, artikel ini juga turut membincangkan berkaitan isu integriti data yang meliputi aspek kehilangan atau manipulasi data dan pelayanan jauh tidak dipercayai menjalankan pengiraan atas kelakuan pengguna. Artikel ini juga turut menekankan kepada isu kerahsiaan data yang merangkumi aspek kawalan akses, penyulitan kunci awam, penyulitan berasas identiti IBE dan penyulitan berasaskan atribut ABE. Kebolehpercayaan telefon bimbit antara era Nokia atau BlackBerry berbanding zaman sekarang yang menggunakan telefon bimbit Android atau Apple. Pada pendapat saya, setiap telefon bimbit yang dikeluarkan itu mempunyai kebolehpercayaan masing-masing. Misalnya, penggunaan telefon mudah alih seperti Nokia dan BlackBerry merupakan sebuah jenama yang sangat popular dalam kalangan masyarakat sekitar awal tahun 2000-an. Hal ini kerana jenama telefon mudah alih tersebut terkenal dengan sifat kualiti binaan yang kukuh dan mempunyai prestasi yang boleh dipercayai. Seperti yang kita ketahui, telefon berjenama Nokia dan BlackBerry mempunyai kebolehpercayaan fizikal yang kukuh, ketahanan bateri yang lama serta ketahanan terhadap kerosakan pada permukaan luaran telefon sehingga mewujudkan kepuasan kepada pengguna. Manakala, kebanyakan telefon pintar berjenama Android dan Apple pada masa kini cenderung menjadi lebih nipis dan ringan, tetapi ciri ini boleh menjadikannya lebih terdedah kepada kerosakan fizikal jika tidak dijaga dengan betul. Namun begitu, penggunaan Android dan telefon mudah alih jenama iOS Apple telah berkembang dengan lebih ketara, terutamanya dari segi fungsi dan cirinya. Telefon pada masa kini banyak menawarkan pelbagai aplikasi yang menarik dan bermanfaat. Walau bagaimanapun, kebolehpercayaan telefon mudah alih seperti ini adalah berbeza-beza bergantung kepada faktor-faktor tertentu. Dari segi keselamatan, telefon berjenama Apple iOS terkenal dengan keselamatan yang tinggi berbanding Android yang mempunyai beberapa isu berkaitan keselamatan disebabkan kemaskini versi dan pelbagai pengeluar peranti. Oleh itu, kebolehpercayaan terhadap sesuatu telefon itu bergantung kepada beberapa faktor seperti jenama, corak penggunaan dan juga model telefon tersebut. Topik 5. Etika profesional. Huraikan Kod Etika Profesional Jurutera Perisian yang membangunkan aplikasi mudah alih MySejahtera mengenai 8 prinsip mengenal pasti perhubungan bertanggungjawab secara akhlak, tetapi hanya berdasarkan 4 prinsip: awam, pelanggan dan majikan, produk dan perhakiman. Aplikasi mudah alih MySejahtera merupakan sebuah aplikasi yang dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia bagi membantu dalam aspek pengawasan penularan wabak COVID-19 di dalam negara.
Aplikasi MySejahtera terdiri daripada beberapa fungsi seperti penilaian risiko kesihatan masyarakat terhadap COVID-19, maklumat soal jawab berkaitan langkah pencegahan, prosedur operasi standard SOP apabila terkena jangkitan COVID-19 dan sebagainya. Dengan adanya aplikasi tersebut, pengguna boleh melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Aplikasi MySejahtera ini telah dibangunkan melalui kerjasama strategi antara Majlis Keselamatan Negara (MKN), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTIM). Penggunaan aplikasi tersebut dapat memberikan banyak kemudahan seperti membantu kerajaan dalam usaha memutuskan rangkaian jangkitan di samping menangani wabak COVID-19. Malah, penggunaan aplikasi MySejahtera ini diberikan secara percuma kepada semua lapisan masyarakat tanpa memerlukan sebarang bayaran. Selain itu, jurutera perisian ialah mereka yang menyumbang melalui penyertaan langsung atau melalui pengajaran kepada analisis spesifikasi, reka bentuk persijilan, penyelenggaraan dan ujian sistem perisian. Oleh kerana mereka berperanan dalam membangunkan sistem perisian, jurutera perisian mempunyai peluang yang besar untuk melakukan kebaikan atau mendatangkan kemudaratan. Oleh itu, jurutera perisian wajib untuk mengikuti 8 kod etika profesional jurutera perisian yang telah digariskan. Antaranya ialah awam, pelanggan dan majikan, produk dan perhakiman. Pertama ialah prinsip awam. Dari sudut ketelusan, jurutera perisian perlu memastikan bahawa aplikasi yang mereka bangunkan mempunyai kejelasan dan ketelusan, terutamanya mengenai penggunaan data peribadi. Jurutera perisian perlu memaklumkan kepada pengguna tentang cara aplikasi MySejahtera itu berfungsi dan cara data mereka akan digunakan adalah penting. Selain itu, keterbukaan kepada maklum balas iaitu jurutera perisian perlu menggalakkan maklum balas daripada pengguna dan orang awam serta memberi maklum balas yang terbuka dan membantu. Hal ini membantu dalam meningkatkan aplikasi dan membina kepercayaan. Seterusnya, prinsip pelanggan dan majikan. Jurutera perisian perlulah memberi keutamaan kepada kepentingan dan kebaikan pengguna aplikasi. Tambahan itu, keselamatan aplikasi, privasi dan kebolehpercayaan mesti menjadi keutamaan. Selain itu, jurutera perisian perlulah mematuhi piawaian etika dan nilai organisasi tempat mereka bekerja. Mereka juga mestilah menjalankan tanggungjawab mereka terhadap majikan dengan menyumbang kepada kejayaan projek dan organisasi secara keseluruhannya. Selain itu, prinsip produk. Jurutera perisian mestilah mengejar kualiti tinggi dan keselamatan aplikasi. Jurutera perisian seharusnya mengenal pasti dan menangani isu keselamatan serta memastikan aplikasi berfungsi seperti yang dijanjikan tanpa menyebabkan sebarang risiko. Tambahan itu, aplikasi MySejahtera yang direka bentuk perlulah mematuhi peraturan dan undang-undang berkenaan privasi, keselamatan dan penggunaan data. Jurutera perisian juga hendaklah memastikan bahawa aplikasi tersebut mematuhi piawaian industri dan undang-undang yang berkaitan. Akhir sekali, prinsip perhakiman. Jurutera perisian seharusnya membuat keputusan berdasarkan fakta dan mempertimbangkan kesan sosial, etika dan teknikal. Keputusan tersebut perlulah dibuat dengan pertimbangan yang teliti dan tidak melulu. Jurutera perisian juga perlulah mengekalkan integriti dan kejujuran dalam semua keputusan dan tindakan mereka. Hal ini kerana jurutera perisian mestilah mengelakkan konflik kepentingan dan menyediakan maklumat yang tepat dan jujur kepada pelanggan dan majikan.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.